Bismillah. Yang anak-anak belakang sana tu, adik-adik, dia orang pun sama naik suara dengan saya. Kasih tahu kawan-kawan diam. Jangan sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih dipanjangkan umur kita, masih dimurahkan rezeki kepada kita, masih diberikan kecukupan kepada kita, diberikan ruang dan peluang kepada kita, diberikan kesihatan berpanjangan, diberikan masa yang cukup. Moga-moga dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala tumpangkan kepada kita, dapat kita gunakan dengan sebaiknya, melakukan segala titah perintah Allah Ta'ala, menjauhi diri daripada melakukan sebarang kemungkaran dan dosa-dosa besar. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, ibu ayah kita yang telah wafat ataupun yang lagi hidup, akan dosa-dosa yang lalu lagi akan datang dan dosa-dosa yang sekarang. Kita minta pada Tuhan juga, moga Allah Ta'ala menghimpunkan kita di dalam syurga bersama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita berkumpul pada malam ini. InsyaAllah hari ini kita sambung perbahasan sifat 20. Sifat 20. Baru ni berkelahi orang Salafi, tengok di Facebook kan, Salafi Wahabi bergaduh dengan ahli sunnah pasal takluk sifat melihat ataupun sifat mendengar. Saya tak mau cerita, itu tuan-tuan kan faham pun, habis masa kan. Tapi orang Salafi Wahabi tu dia tak faham bagaimana akidah Al-Asy'ariyah yang sebenar. Dia orang baca dan dia orang memahami secara sendiri. Tidak ada guru dan tidak ada kitab yang khusus dipelajari. Jadi dia orang seolah-olah menyeleweng dalam memahami akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan macam itulah, biar kita mari mengaji ni. Lama-lama pandai lah. Tak pandai hari ni, esok lusa. Kalau kita tak pandai, ada cucu pandai, anak pandai. Habis tu hari ni kita sifat yang kelima, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih pada dalil naqli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Dalil naqli. Apa makna dalil naqli? Dalil yang diambil pindah daripada Quran dengan sunnah, dibuat sebagai bukti Allah Ta'ala mempunyai sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tuhan berdiri dengan dirinya sendiri. Tu. Apa dalil daripada akal? Apa dalil daripada nakal, daripada Al-Quran yang membuktikan bahwasannya Allah Ta'ala tu ada sifat mukhalafah. Apa maksud mukhalafah? Mukhalafah pula dah. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Apa dalil dia? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut. Apa makna Al-Ankabut? Labah-labah. Ankabut mana? Labah. Orang Pulau Pinang panggil, kalau orang tu dia loklak, dia kalut-kalut, panggil kalang kabut. Apa ni kalang kabut sangat ni? Buat kerja kalang kabut. Maksudnya buat kerja cepat-cepat. Tuan-tuan gempak tengok labah-labah, dia berlari punya cepat. Kalau labah-labah tu tuan-tuan gempak dia tak berlari, tu labah-labah OKU. Kita gempak dia tak lari labah-labah tu. Labah-labah OKU atau labah-labah patah kaki. Kalau labah-labah yang normal kita gempak dia berlari laju. Batu orang Penang kata
kalang kabut sungguh budak ni buat kerja, mana buat cepat-cepat. Maksudnya buat cepat-cepat. Orang baru nak pergi tengok siap lah. Kalang kabut. Cakap pun kalang kabut, laju ke main. Seperti kal tu Arab panggil seperti, al-ankabut laba-laba. Orang Melayu sambung duduk kalang kabut. Sebenarnya kalang kabut. Duk kalang kabut lama-lama dia jadi kalang kabut. Orang perlu Pinang cakap bahasa Arab tuan-tuan ni. Orang Labuan tak ada lagi perkataan bahasa Arab tengok. Apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut? Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang Maha Kaya, terkaya. Apa makna kaya? Ada duit banyak ke? Ada kereta banyak ke? Ada sawah banyak ke? Ada sawit banyak ke? Kaya-kaya ni makna apa? Yang lain berhajat kepada dia dan dia tak berhajat kepada yang lain. Itu makna kaya. Kalau kita sekadar kaya duit ringgit tu tak kaya lagi. Tak kaya lagi. Kaya Tuhan ni kaya yang mutlak sehingga orang berhajat kepada Tuhan. Yang tu baru kaya mutlak. Allah Ta'ala puji diri dia sendiri dalam surah Al-Ankabut. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah lah Maha Kaya, mana tidak berhajatkan sesuatu pun. Tuhan pun tak berhajat kepada sesuatu. Malahan sesuatu selain Tuhan berhajat kepada Tuhan. Kita berhajat kepada Tuhan. Binatang berhajat kepada Tuhan. Jin berhajat kepada Tuhan. Syaitan sendiri pun berhajat kepada Tuhan. Iblis berhajat kepada Tuhan. Kalaulah iblis tak berhajat kepada Tuhan, macam mana iblis tu nak ada? Iblis wujud pun sebab Tuhan yang cipta. Maka iblis pun berhajat kepada Tuhan. Daripada sekalian makhluk, setiap makhluk-makhluk yang ada Tuhan cipta ni, mana yang paling kaya? Allah Ta'ala. Kerana apa Allah Ta'ala kaya? Tidak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala berhajat kepada dia, dan tiap-tiap sesuatu yang selain daripada Allah berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu mana Tuhan Maha Kaya. Bila Tuhan Maha Kaya, maklum di sisi kita sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri, tidak berhajat kepada yang lain. Kita duduk sekarang ni, sagi nak berdiri ni, kalau Tuhan tak bagi sifat kudrat pada kita, habislah duduk sampai kiamat. Jenuh orang nak angkat pula buah atau wheelchair. Tuan-tuan buka buku ke, tengok buku ke, bertasbih ke, berzikir ke, semua tu Tuhan buat. Kalau kita sendiri, tak boleh. Kita bukan boleh mencipta sesuatu. Allah Ta'ala mencipta sesuatu dan memberi bekas di atas tiap-tiap sesuatu. Tu. Kita kaya ke Tuhan kaya? Kita kaya ni, kita kaya peseng. Kaya zamani ya. Ada masa yang kita kaya. Kalau habis masa tu, ambil apa-apa ke dana balik. Sekarang memanglah kaya, jutawan Genggarak Permai kan. Contohlah saya lah, jutawan Genggarak Permai tu. Itu lusa mati saya. Orang masuk dalam kubur kaya lagi. Habis dah lah. Allah Ta'ala kaya dulu, kini dan selamanya. Tak miskin, tak papak dana. Semua berhajat kepada Tuhan. Ingat tuan ni. Bila kita kaya ya, kita kena kata Allah Ta'ala lagi kaya pada kita. Ni kita baru kaya sikit, baru buat keluar duit pencen. Dia punya menyombong dengan orang tu, Allah. Kan? Baru pencen, baru berhenti, baru pencen pagi tadi. Dia punya menyombong orang, duit banyak. Manusia ni ketika duit banyak dia sombong. Dia belajar daripada Fir'aun. Orang suruh ikut Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa dengan Nabi Harun tu petunjuk ketika mana Bani Israel duk mengikut Fir'aun. Nak bagi Bani Israel, payahlah kan nak ikut Musa dengan Harun ni. Sebab nak kena hidup susah, nak kena catu makan. Kalau hidup dengan Fir'aun boleh makan. Ada time-time makan, Fir'aun bagi makan. Yang penting yang sembah Fir'aun ya. Siapa yang tak ada iman, maka ikut Fir'aun. Siapa yang ada iman, maka ikut Harun dengan Musa alaihissalam. Tu Nabi Musa dengan Nabi Harun, dua orang Nabi yang duduk satu zaman, membimbing Bani Israel.
Allah Ta'ala selamatkan setengah daripada Bani Israel daripada ditenggelamkan di dalam laut. Dan Allah Ta'ala tenggelamkan tentera-tentera Fir'aun di dalam laut. Nabi Allah Musa alaihi salam, Tuhan bagi mukjizat, tongkatnya jadi ular. Ular besar pula tu. Ahli sihir Fir'aun, dia baling tongkat ke? Dia baling tongkat jadi ular. Ahli sihir Fir'aun ada 2 orang. Seorang satu baling tongkat, dua-dua jadi ular. Ada 2 ekor lah ular mewakili Fir'aun. Nabi Musa ada 1 tongkat dia. Dia baling-baling jadi ular juga. Tapi ular Nabi Musa ni membunuh 2 ekor ular penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun pun pelik. Macam mana dia boleh ada kuasa begini? Sebab apa? Allah Ta'ala memberi mukjizat, sesuatu yang tak boleh dikira oleh akal manusia yang Tuhan bagi kepada para Nabi. Tu mukjizat tu. Nabi kita lagi hebat, boleh belah bulan tu. Kita bulan pun tak sampai kan? Bulan pun nampak tak nampak ya. Nabi boleh belah bulan, ayak keluar kok jari. Nabi kacau makanan tu daripada sikit jadi banyak. Jangan tegur ya. Benda sikit kan ni riwayat. Kadang-kadang orang tabligh suka riwayat cerita-cerita tu. Cerita-cerita kelebihan Nabi ni. Bubuk yang sikit jadi banyak. Berapa ramai orang mai pun duk ada walaupun benda tu sikit. Tu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Kita benda yang sikit jadi lagi sikit. Tu duk tengah masuk hang makan, tengah masuk hang makan, dah sikit. Beli ayam sekok, goreng-goreng, makan dekat dapur, goreng-goreng makan kat dapur. Atau angkat pitak atas meja tinggal sikit. Tak. Mana pohon ni, mana sayap sebelah ni hilang. Dah makan kat dapur, dah lah sikit jadi sikit lagi. Beza Nabi SAW dengan kita. Tangan Nabi ni memberi kesan, ataupun bila Nabi SAW memasukkan mata Sayyidina Ukasyah, ketika mana mata dia terkeluar dalam peperangan, Allah Ta'ala Nabi ambil mata dia guna tangan Nabi yang mulia ni, masuk balik dalam lubang mata Ukasyah. Maka Ukasyah kata apa? Aku yang sebelum ni, mata aku sebelum tercabut tu aku nampak dah. Tapi bila Nabi buat masuk sekali lagi mata guna tangan dia, aku nampak lebih jelas masa aku sihat lagi. Maksudnya hari ni aku tengok ni lebih jelas berbanding masa aku sihat dulu. Tu kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Kita kalau mata orang tercabut, bubuh, lingkup mati tu dia. Boleh selamat juga mata tu kan. Ambil mata bubuh dalam lubang, mati terus orang tu. Orang tu accident terkeluar mata. Kita nak pergi buat bijak macam Nabi juga. Ambil main saya nak buh ni. Buh, mati terus kawan tu. Boleh duk mengucap, benda boleh mati elok, mati terus. Sebab apa? Sebab kita perasan. Habis tu, apa dalil nak akli pula? Apa mana dalil akli? Dalil yang bersifat dengan akal. Jika Allah memerlukan zat, kalau Allah Ta'ala tu memerlukan zat untuk wujud lah maksud dia, maka dia bertukar daripada zat kepada sifat. Allah Ta'ala ni, dia zat dah. Allah Ta'ala kan zat yang wajib wujud. Kalau orang tanya kita, apa takrif Allah? Allah tu takrif dia apa? Dia sebut Allah Akbar lah semayang tu, apa takrif dia? Kalau orang tanya kita, kereta apa takrif? Dinding apa takrif? Kita boleh cerita. Allah Ta'ala apa takrif ni? Allah tu takrif dia apa tu? Apa takrif dia bila kita orang tanya kita Allah tu apa? Orang kafir tanya kita Allah Ta'ala tu apa? Kita punya jawab Tuhan tak payah cukup lagi. Allah tu apa dia? Tempat satu zat dan nama apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Satu nama bagi zat yang wajib ada, tu Allah Ta'ala. Bila orang tanya kita apa itu Allah dan siapa itu Allah, Allah adalah satu nama bagi zat yang wajib ada. Jadi Allah Ta'ala sendiri itu adalah zat. Dan zat dia tak sama macam kita. Zat kita boleh dipotong, boleh dibelah, boleh di blender, boleh di macam-macam. Zat Tuhan ni tak boleh dibelah, tak boleh dipotong, tak boleh diperhalus, tak boleh di blender dan sebagainya. Nanti di sifat wahdaniyah belajar pula hak tu.
Tapi nak abang sini ni Allah Ta'ala tu zat, kita pun zat. Hari kita tanya pula, ustaz kata Tuhan tak sama dengan kita. Allah Ta'ala zat, kita pun zat. Dia ada beza. Zat Allah Ta'ala zat yang qadim, zat yang tak boleh terima belah, zat yang bukan baharu. Zat kita zat yang hadis, yang baharu, boleh terima belah, kerana zat kita baru datang saja. Lepas tu sini kata, jika Allah Ta'ala memerlukan zat, maka dia bertukar daripada zat kepada sifat. Mana boleh zat-zat bergabung? Dia zat dengan sifat. Kalau Allah Ta'ala itu bukan zat, nescaya dia bertukar daripada zat menjadi sifat. Sifat tidak boleh bersifat. Maka sifat, kalau Allah Ta'ala itu sifat, maka sifat tak boleh bersifat dengan sifat-sifat. Payah ni. Kalau Allah Ta'ala sifat, maka macam mana kita nak kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat yang kita belajar? Wujud, kidah, baqa', mukhalafatuhu lil awadi, qiyamuhu bi ta'ala bi nafsih, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar. Dah. Sifat ini adalah sifat kepada zat. Kalau Allah Ta'ala bukan zat, Allah Ta'ala turun darjat jadi sifat, maka bila Tuhan jadi sifat, maka tak layak sifat bersifat. Kerana kaedah kata, as-sifatu la tattasifu bisifat. Sifat itu tak boleh bersifat dengan sifat-sifat. Kerana sifat ini sifat kepada zat. Kita kata contohlah petak segi. Sifat kepada telefon. Kalaulah telefon ini pula jadi sifat, telefon ni dia tak zat, dia jadi sifat. Saya pun tak tahu macam mana kita nak gambar. Telefon ni dia bukan zat tapi sifat. Dah dia jadi sifat, dia nak bersifat dengan sifat tak layak. Kerana yang layak bersifat adalah zat. Kalau Tuhan kita daripada zat berubah menjadi sifat, maka sifat diri Tuhan sifat tu tak boleh bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Tambah-tambah Tuhan nak bersifat dengan sifat ma'ani, lagi mustahil. Ni kuih payah ni. Tapi kita baca apa ya? Ya. Saya fahamlah tuan-tuan tu. Sifat tak bersifat pula dah. Hari tu dia kata Tuhan sifat, hari ni dia kata Tuhan tak bersifat. Kan? Saya kata zat Allah Ta'ala bersifat. Kalau Tuhan berubah, dia tak ada zat, dia hanya sifat je. Lepas tu bolehkah dia bersifat dengan sifat-sifat yang lain? Tambah-tambah sifat mani? Tak boleh. Dahlah hang sifat, hang bersifat dengan sifat-sifat. Mana boleh? Kalau hang zat, baru hang layak bersifat. Sebab tu sini kata ni, dia buat bukti. Kalau Tuhan itu bukan zat, maka Tuhan berubah menjadi sifat. Kalau Tuhan itu satu sifat, maka sifat tak layak bersifat dengan sifat-sifat. Sedangkan, tengok dia kata sedangkan Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan lain-lain. Sedangkan kita duk ngaji Tuhan ada sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Sifat-sifat ma'ani semua ada di Tuhan. Kalau Tuhan sifat ma'ani, sifat Tuhan, boleh ke sifat ma'ani ni bersifat di sifat ni? Tak boleh. Mesti Allah Ta'ala tu satu zat yang bersifat dengan segala sifat ma'ani, baru boleh. Kalau Tuhan sendiri ni sifat, dia bukan zat, macam mana dia nak boleh bersifat dengan sifat ni? Terutamanya sifat ma'ani lah. Kalau sifat tu bersifat dengan sifat lain, tak apa. Kita boleh kata juga, apa dia, sifat wujud itu qadim, boleh? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi, bersifat dengan sifat qadim, boleh? Apa? Sebab sifat-sifat ni bukan bangsa ada betul-betul. Dia pesen ada betul-betul pula lah. Sebab sifat ma'ani dia pesen ada betul-betul sampai kita boleh tengok besok di padang mahsyar. Sifat salbiah tak boleh tengok. Kita hanya faham di akal saja. Tuhan tak sama macam makhluk. Diri tak sama tu bukan kita nampak pun. Kan? Sekarang saya tanya, cawan dengan botol ni sama? Mana sama kan, berbeza kan? Ini botol sasa, ini cawan kan? Saya nak tanya Pak Cik, mana diri tak sama tu? Mana diri berbeza tu? Diri berbeza tu hanya wujud di akal kita. Berbeza cawan dengan botol ini. Ada nisbah perbezaan yang berlaku di antara cawan dengan botol ini. Tapi dia ada tak di luar sehingga kita boleh nampak beza tu? Bukan beza, tak sama. Ada tak di luar ni kita nampak? Tak.
Yang kita nampak botol air yang sasa dengan cawan dia. Diri tak sama. Orang tanya kita, sama ke tak cawan dengan botol air? Tak sama. Diri tak sama tu mana? Tak ada. Hanya ada di akal kita, tapi sungguh di luar. Sebab apa? Memang tak sama pun. Tapi kalau orang tanya kita, cawan mana cawan? Ada. Cawan ni bukan sekadar ada di akal kita ya, memang ada sungguh, boleh pegang. Tapi kalau diri cawan tak sama dengan botol, ada tak di luar? Tak ada. Cuma ada di akal kita. Kita yang membuat keputusan kata benda beza. Yang diri tak sama di antara cawan dengan botol air ni tak ada kat sini pun. Tak ada pun. Cuma nisbah tak sama tu ada. Bukan ada lah, sungguh saja. Bila sebut ada ni benda boleh tengok dengan mata, boleh cerap dengan panca indera. Tu kata sifat 20 ni payahlah juga kan kita baca bilah pelan-pelan. Nombor satu tu, kalau Allah Ta'ala bukan zat, maka Allah Ta'ala sifat. Kalau Allah Ta'ala sifat, maka Tuhan maka sifat tidak boleh bersifat dengan segala sifat-sifat, terutamanya sifat ma'ani, tak layak. Jika Allah memerlukan pencipta lain, kalau Allah Ta'ala perlukan pencipta lain, maka dia bertukar kepada pencipta, kepada makhluk, dan ini adalah mustahil. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta, maka Tuhan pencipta kah? Habis dalam nama pencipta di atas nama Tuhan kita, maka Tuhan kita jadi makhluk juga, sebab pencipta tu dicipta dia. Ketika ada pencipta lain yang mencipta Tuhan, Tuhan berdiri dengan sendiri tak? Tak dah. Kita faham Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, mana apa? Tuhan tak berhajat kepada pencipta. Bila kita kata Tuhan berhajat pada cipta, maka di situ telah menafikan Tuhan berdiri dengan sendiri. Maksud dia Tuhan berhajat kepada sesuatu yang lain. Tuan-tuan berdiri dengan sendiri kan berhajat kepada sesuatu. Kita semua berhajat kepada sesuatu. Khususnya kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang membangkitkan kita, membangunkan kita, menjalankan kita daripada rumah datang ke surau, memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi, rasa nak main masjid, rasa nak buat taat. Semua Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala. Yang hal lain tu panggil asbab dia. Kawan kita tolong angkat, kawan kita panggil telefon mai, kan? Jiran panggil mari masjid. Ni asbabnya. Tapi hakikat yang membawa kita daripada rumah ke masjid siapa? Allah. Walaupun kita duk rasa kawan yang panggil tadi, jom pergi masjid mana ni? Kita ingat kawan kita yang membawa kita datang sini. Tak, Allah Ta'ala yang membawa kita daripada rumah kita, mari ke sini. Kita tak mampu pun menggerakkan satu zarah kecil pun, melainkan Allah Ta'ala. Debu kecil pun tak boleh berterbangan kalau Allah Ta'ala tak gerakkan dia. Kita kan nampak debu kan? Pasir kecil-kecil tepi belakang surau, luar surau ni, dia bergerak tu. Kan? Orang sepak dia bergerak apa kan? Dia tu kalau Tuhan tak bagi dia gerak, pasir tu duduk tangtu je sampai kiamat. Tapi Allah Ta'ala yang menggerakkan dia. Lepas tu sini kata, kalau Allah Ta'ala memerlukan pencipta lain, maka Allah Ta'ala bertukar daripada menjadi pencipta, dia jadi yang dicipta ataupun makhluk. Maka ini mustahil. Mustahil lah kita kata Allah Ta'ala makhluk kan? Mana ada lagi zat yang paling kuat yang boleh cipta Allah Ta'ala? Adakah? Mai cerita ke? Adakah pakcik? Ada zat lain ke boleh cipta Allah Ta'ala? Tak ada. Abang adakah? Tak ada. Allah Ta'ala lah yang cipta langit dan bumi. Ma bainas sama'i wal ard. Barang di antara langit dan bumi, semua dia cipta. Matahari, bulan, bintang, laut, manusia, binaan, semua dia buat. Allah Ta'ala yang menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada, dan akhirnya dia membinasa setiap yang ada sehingga tiada ketika hari kiamat. Sekarang tu ada gila. Isu hari kiamat roboh habis apartmen apa dia? Genggarak permai. Bila hari kiamat, malaikat apa dia Israfil tiup sangkakala kali pertama tu habis hancur lebur. Hancur lebur. Tak ada apa dah. Lepas malaikat Israfil tiup sangkakala semua, malaikat Israfil pun mati. Mati. Yang tinggal siapa ketika itu? Allah Ta'ala bersendirian, seorang-seorang dia. Bila Allah Ta'ala nak bangkitkan kita semula, Allah Ta'ala bangunkan para malaikat dulu. Bangunkan malaikat Jibril, bangunkan malaikat Israfil. Israfil pun tiup sangkakala, bangun pula kita ni daripada kubur. Berlari-lari untuk ke padang mahsyar.
Bih tu. Tanbih. Tanbih ni maksud apa tanbih? Tanbih ni bahasa Arab, maksud dia peringatan. Tanbih membetulkan pemahaman terhadap sifat qiyamuhu binafsih. Ni Ustaz Muhaddir nak buat tanbih. Dia nak buat pembetulan. Ada orang yang silap bila dia sebut, bila dia bahas sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ni, dia tersilap hurai. Jadi Ustaz Muhaddir Jud buat main sini perkataan tanbih, dia nak suruh supaya kita berjaga-jaga dan kita jangan jadi orang yang silap tu. Tengok apa dia kata. Sifat qiyamuhu binafsihi hanyalah bermaksud Allah tidak memerlukan zat dan pencipta. Jadi hak ni kena faham. Sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, sifat yang kelima daripada 20 sifat yang lagi kita akan belajar. Sifat yang ke 4 bagi sifat salbiah yang 5. Apa dia? Sifat qiyamuhu ta'ala binafsih tu. Apa maksud dia? Tuhan tak berhajat kepada zat dan pencipta. Yang kedua, lafaz mahal. Mahal ni bahasa Arab mahalun, daripada perkataan mahalun. Berarti zat, bukan tempat. Kadang orang terjemah mahal ni tempat, tapi mahal yang dia nak dimaksudkan oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mahal kat sini dengan makna zat. Kadang-kadang kita tersilap hurai, kita kata mahal itu tempat. Tapi bila kita hurai Allah Ta'ala tak berhajat pada tempat pun sah juga. Tetapi murad yang sebenar oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mahal sini dengan makna zat, bukan makna tempat. Tapi kalau ustaz tu cerita mahal dengan makna tempat, boleh ke tak? Boleh, tidak menyeleweng, tetapi tidak tepat dengan maksud penulis kitab, ataupun tidak tepat dengan maksud ulama-ulama syairah, terutamanya dalam memahami maksud mahal. Dua-dua boleh. Sehingga saya dengar ada ustaz-ustaz kita syarah Allah Ta'ala apa dia ternafi daripada mahal, ternafi daripada tempat. Boleh terima akal juga, Tuhan memang tak bertempat pun. Tapi kalau ada ulama kita kata Tuhan ternafi daripada berhajat kepada zat yang lain, dua-dua boleh terima juga. Allah Ta'ala memang tak berhajat kepada zat yang lain. Kita yang berhajat kepada zat yang lain. Siapa zat yang lain tu? Allah Ta'ala. Justru huraian seperti Allah tidak memerlukan tempat, atau Allah bukan berada di langit atau arash, bukanlah huraian untuk sifat ini, tetapi untuk sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Ni dia buat main tanbih. Dia kata kalau boleh jangan terjemah mahal dengan makna tempat, terjemah mahal dengan makna zat. Kalau kita terjemah mahal dengan makna tempat, ini adalah huraian bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bukan pada sifat mukhalafatuhu ta'ala dah bukan silap. Jangan terjemah mahal dengan tempat. Mahal itu zat. Kalau terjemah mahal dengan tempat, ini huraian pada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau kita terjemah mahal dengan zat, baru tepat pada huraian qiyamuhu ta'ala binafsih. Oh, kau berbelik dah ni. Faham tuan-tuan tak? Tuan-tuan nak baca kat siapa kan? Pergi saya lah nak beritahu tuan-tuan. Balik tuan-tuan kan baca kat bini pun kan? Jangan bini Syiah kita, Khawarij kita, Salafi, bini apa dia Syiah pula payah. Balik bini kita aku tak mau mengaji sifat 20. Bini semayang atas batu pula kan. Duk puji apa dia Sayyidina Husain lebih daripada Nabi SAW. Tu Syiah. Nak tengok Syiah, tengok orang Iran. Iran Syiah tu. Tak kira lah pakai jubah besar mana pun, serban besar tu sampah sekalipun kan. Seorang serban warna hitam. Nampak macam ulama ahli sunnah kita. Kalau dia berjalan depan kita, kita pun kalau nampak lagu tu, cium tangan dia sampai hilang tek-tek kuku dia. Bila kita cium, dia tak tahu dia Syiah. Kena tahulah sebab sikit lah. Jangan kita Syiah tak tahu, Wahabi tak tahu, ahli sunnah tak tahu. Kenapa RUU Mufti nak apa dia? Nak dibina. Supaya bila lepas ni, siapa-siapa yang nak jadi mufti wilayah persekutuan,
mesti berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab mufti wilayah persekutuan ini mewakili mufti untuk Malaysia. Kalau tuan-tuan pergi ke mana-mana muktamar di luar negara, kalau dia orang minta mufti datang, bukan mufti Pulau Pinang, bukan mufti Kelantan, bukan mufti Kedah. Yang kerajaan hantarlah mufti wilayah persekutuan. Dia yang akan pergi. Jadi dia macam kita kata ketua mufti lah. Kan? Jadi kita nak jaga ketua mufti itu daripada diduduk dan disandang oleh orang yang bukan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana ramai orang, sebab bila kita dikuasai oleh politik, ramai orang lobby. Bila lobby tu nampak pandai sikit ya, walaupun dia Syiah ke Wahabi ke, kita angkat naik. Hak orang yang angkat tu bukan tahu apa-apa, bodoh-bodoh cerdik. Hak kita di bawah kita tahu mana yang okey mana tak. Kan, hak mana tukang angkat tu kan dia tahu apa, suruh bilang wujud sampai kalam pun kadang terabung. Lagu Era Pazira ingat. Kan? Lagu wilayah persekutuan dia ingat. Suruh baca wujud sampai kalam tak ingat. Melurut orang. Beh tu. Habis? Tu sifat apa dia? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Saya sebut sekali lagi buat penghabis supaya tuan-tuan faham. Qiyamuhu ta'ala binafsih maksudnya apa? Allah Ta'ala berdiri dengan dirinya sendiri. Apa maksud berdiri dengan dirinya sendiri? Bukan maksud Tuhan duduk lepas tu bangun sendiri-sendiri tanpa minta bantuan orang. Tak, berdiri dengan dirinya sendiri maksudnya Tuhan tak berhajat kepada pencipta lain untuk mencipta dia. Kita bukan berdiri dengan diri kita sendiri. Kita berhajat kepada yang lain. Wujud kita adalah hasil daripada kewujudan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mewujudkan kita. Sebab tu kita tak boleh panggil kita berdiri dengan diri kita sendiri. Faham? Allah Ta'ala berdiri dengan diri sendiri. Tadi kalau orang tanya kita apa maksud berdiri dengan diri sendiri, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat untuk Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat lain untuk wujud. Kalau Allah Ta'ala berhajat pada zat lain untuk wujud, nescaya Allah Ta'ala itu makhluk, ada pencipta dia lagi besar yang cipta dia. Na'udzubillah min zalik. Tak layak bagi Allah Ta'ala mempunyai pencipta. Tuhan tu pencipta dah. Habis tu sifat yang ke-6, iaitu sifat wahdaniyah. Jadi sifat ada berapa? Yang kita mengaji dah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi, qiyamuhu binafsih. Jadi sifat nafsiyah 1, sifat salbiah ada 5. Jadi sifat salbiah ada 4 dah kita mengaji. Hari ni sifat salbiah yang ke penghabisan. Sifat 20 ni ada 4 pembahagian pula. Ada 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiah, 7 sifat ma'ani, 7 lagi sifat maknawiyah. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 7, 13, 13 tambah 7, 20. Jadi sifat salbiah bermula dengan qidam, diakhiri dengan wahdaniyah. Wujud sifat nafsiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, sifat salbiah. Sifat salbiah. Habis tu, sifat salbiah yang kelima. Sebenarnya sifat salbiah ni bukan 5 ni saja, banyak lagi. Banyak lagi. Tapi kenapa buat 5 ya? Mengaji 5 ni dulu. 5 ni panggil asas sifat salbiah. Banyak lagi sifat salbiah di luar. Kalau kita baca kitab tafsir, banyak lagi sifat-sifat salbiah yang ternafi di atas Tuhan. Banyak lagi. Tapi kenapa buat 5 ya? Kalau bubuh sampai 50, ada orang nak main mengaji? 20 pun tak main. Kan? Kalau salbiah saja dah 50, nafsiyah 1, ma'ani dia buat sampai 40. Oi, 40 dengan 20 tu 60, 61. Sifat 61 tinggal ustaz saja, Tok Bilal, Tok Siap, Nojo. Itu abang hak tolong rakam ni. Satu je ada. Lama-lama kamera pun pandai lagi daripada hak orang duk garap permain ni. Boleh tanya dia, boleh belajar dengan dia. Sebab apa? Dia paling tekun sekali. Kan? Orang malah dia kan mengaji ingat pun kamera mengaji lagi pada dia. Kamera mikrofon. Lepas ni kita sembah mikrofon dengan kamera lah. Sebab apa? Dia mengaji lagi taat dengan dia kan bergerak mana. Kita bergerak sini, gerak sana, gerak sini, gerak sana. Pusing sini, pusing sana. Bangun jalan. Tengok. Kamera dengan kita mana lagi ada. Kamera tengok dia duduk diam.
Akhir zaman kan, Allahu Akbar. Saya pun mengaji pondok Pasir Tumbuh. Mengaji sampai di luar pondok. Hujan kenyar-kenyar, rintik-rintik tunggu je. Sebab apa punya nak mau ilmu tu. Duduk di luar pondok orang. Pondok kan besar mana pun. Lepas kita tidur, lepas kita masuk. Satu lah. Betul kalau abang-abang buat macam kita tak sempat pergi nak masuk. Kita duduk di luar. Hujan ke, main kalau hujan banjir. Nak lalu pun geli. Tapi lalu juga, sebab apa nak boleh ilmu. Mahal ilmu tuan-tuan. Kalau kita tahu kata ilmu tu mahal, kita sanggup. Tapi kalau kita kata ilmu tu murah, tak mai. Tak mai. Wahdaniyah. Dalam banyak-banyak sifat kan. Sifat wahdaniyah ni paling mulia lah. Sebab kita nak mengesahkan Tuhan. Wahdaniyah. Maksudnya esa. Terjemah bagi wahdaniyah esa. Kenapa tak terjemah satu? Kerana satu boleh dibahagi menjadi 0.5. Orang tak gambar 0.5 satu. Tu. Kan bahagi satu kalau kita belah 2, 0.5. 0.5 belah 2, 0.025. Lepas tu orang tak terjemah wahdaniyah. Asal wahdaniyah berasal dari kalimah perkataan Arab wahidun. Wahidun satu. Wahdaniyah terjemah dengan esa ataupun tunggal. Ada siapa pun terjemah satu. Bila mengajar sifat 20, wahdaniyah orang tak terjemah satu. Orang terjemah tunggal ataupun esa. Kenapa tak terjemah satu? Satu boleh dibelah bahagi. Esa dengan tunggal tak boleh belah. Jadi bila kita terjemah wahdaniyah dengan esa ataupun tunggal, apa makna esa dan tunggal tu? Tidak berbilang. Tidak berbilang dan tidak banyak. Tuhan ni tak berbilang dan tidak banyak. Mesti esa, mesti tunggal. Kita bukan serupa ni. Ada orang tanya baru ni. Tanya orang India. Kenapa Tuhan banyak sangat ni? Tuhan banyak sangat. India tu jawab apa tuan-tuan? Tuhan ni pun satu ya, Brahma dia kata. Depa pun Tuhan satu dia kata kat kita. Kita pun dengar ya, kita kan percaya pun dengar ya. Dia kata Tuhan kami satu ya, Brahma. Lepas tu kita tanya pula, tu Tuhan kat tokong lama-lama. Jahat mata tergigil gitu ada. Kan? Lihat dia tak tutup tu. Tangan begini, tangan begini, tangan begini. Kan? Betul dia kata apa? Kalau nak sampai ke Tuhan tu susah, maka guna dewa-dewa ni. Dewa-dewa ni akan menyampaikan kita kepada Tuhan. Oi, pandai depa. Jadi depa duk sembah dewa tu. Sembah dewa tu akan bawa doa depa pergi kepada Tuhan. Tuhan depa panggil kuasa Brahma. Berbilanglah Tuhan depa pun, depa sembah Brahma tu. Kita yang kita duk buat tawasul tu lain, kita tak sembah orang soleh. Kita pergi makam orang soleh kan kita tawasul. Kita pergi makam Nabi kita tawasul, kita doa kepada Allah Taala melalui keberkatan yang ada pada Nabi. Kita tak sembah Nabi. Kita tak sembah orang soleh. Kita tak sembah kubur orang soleh. Kita pergi ke kubur orang soleh, kita minta keberkatan yang ada pada dia, kita tumpang supaya sampai doa kita kepada Allah Ta'ala melalui titian-titian orang-orang soleh ni. Kalau nak ikut hak kita punya doa saja, jauh nak sampai pada Tuhan tu, dosa berlambak. Jadi kita minta berkat-berkat yang ada pada orang soleh supaya sampai kita punya doa tu pada Allah Ta'ala. Kita guna kaedah tawassul. Mesti ada wasilah nak sampai pada Tuhan. Dia orang tawassul juga. Dia orang kata wasilah nak sampai kepada Tuhan Brahma kena ada dewa-dewa. Ni pun ada dewa Sami, dewa Nusamu apa semua kan. Tapi depa silap. Depa pergi sembah dewa tu. Kita tawassul, kita tak sembah orang. Kita Allah Ta'ala yang kita sembah. Hak layak disembah Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satu pun yang mempunyai sifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Dan bermula Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah thayyibah yang ditulis di dinding-dinding syurga. Dinding syurga tu. Dan pintu syurga, nak masuk pintu syurga, dia punya password dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak payah hafal lah ni. Kalau amalan banyak, dia pandai sendiri. Kalau amalan sikit hang mengapai pun bawa kertas tulis bolam kain kapan pun belum tentu.
Kan pesan kat bini, tempek la ilaha illallah tu atas ni. Bangun-bangun tak hilang la ilaha illallah. Baik, kita baca sikit lah. Ambil berkat sifat wahdaniyah ni. Dalam banyak-banyak sifat yang paling payah sekali sifat kalam, sifat yang paling mulia sekali sifat wahdaniyah. Dalam 20 sifat ni. Hak payah nak cerita kat orang sifat kalam. Sifat kalam ni buat orang berkelahi ni. Hak ni kata Tuhan cakap, hak ni kata Tuhan tak cakap, hak ni kata Tuhan gini-gini. Menjadi khilaf di sifat kalam. Sifat yang paling rumit sekali dalam sifat 20. Dan sifat yang paling mulia dalam sifat 20 adalah sifat wahdaniyah. Kita mengesahkan Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah bersifat dengan wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Esa, yakni tidak berbilang pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berbilang lah. Kita berbilang ke pakcik? Abang, kita berbilang tak kita? Berbilang. Sebab kita ada kita sama ni. Semua sama jenis. Ada 2 telinga, ada 1 mulut, 2 mata, 1 badan, 2 tangan, 2 kaki, ada kemaluan, ada perut. Kita berbilang ni. Walaupun nama kita beza-beza, kita nauk yang sama. Kita bahagian dan jenis yang sama dan kita ada banyak. Allah Ta'ala dia satu tu ya. Sebab tu dia tak berbilang. Kita jangan kita kata, aku seorang ya. Memang seorang, tapi hak jenis macam hang tu banyak. Adakah dalam dunia ni yang dia satu ya, dia tak boleh banyak? Allah Ta'ala. Binatang pun dia mana ada satu saja. Kupu-kupu mai penuh. Gajah dalam hutan, bukan seekor gajah ya, berpuluh-puluh beratus ekor gajah, bukan Malaysia saja. Luar negara pun ada. Jadi tak ada satu benda pun dalam dunia ni yang dia satu ya. Melainkan Allah Ta'ala. Kalaulah satu benda tu dia ada satu saja, dia dengan Tuhan boleh jadi adik-beradik. Kawan ni pun satu, dia pun satu. Telefon. Adakah orang buat keluar satu ya? Dah, juta-juta. Ratus-ratus. Telefon Esa ke? Dah, berbilang. Bukan saya seorang pakai telefon jenis ni. Ramai lagi. Tak ada satu benda pun yang dia satu saja. Dan mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mustahil, mana tidak layak di atas Allah Ta'ala. Bersifat dengan ta'adud. Apa makna ta'adud? Lawan bagi wahdaniyah. Ta'adud mana apa? Berbilang. Ataupun tidak esa. Jadi wahdaniyah artinya esa. Lawannya ta'adud, artinya berbilang. Tu dia punya gambaran dia. Formula kena ingat sampai mati. Wajib ni, macam wajib semayang ni, kita semayang pilah 2 juta rakaat pun, kalau hang tak kenal Tuhan, maka duduklah neraka lah kita ni. Na'udzubillah min zalik. Jangan ingat senang ya. Mengaji ilmu fardu ain ni wajib di atas kita, seperti mana pesanan Al-Imam Al-Ghazali yang meninggalkan kita hampir 700 tahun yang lalu. Allah Ta'ala itu tidak berbilang nisbah mana? Nisbah zat. Zat Allah Ta'ala tu tak berbilang-bilang macam zat kita. Dan Allah Ta'ala itu tidak berbilang nisbah sifat. Apa makna Allah Ta'ala tidak berbilang nisbah sifat? Setiap sifat Tuhan itu dia satu. Kalau sifat melihat, satu ya. Sifat mendengar, satu ya. Sifat kudrat, satu ya. Sifat berkata, satu ya. Semua satu-satu. Adapun sifat kita bukan satu, banyak. Kan? Sifat kekuatan ni kita pun banyak. Mula-mula tak apa nak kuat. Tengah-tengah dia kuat sikit. Ujung-ujung tak apa nak kuat. Nombor 4 habis. Lemah. Hati terus. Sifat pelihat kita pun. Awal-awal baru duk mula celak mata. Bukan nampak semua walaupun ada sifat pelihat. Bila main umur 2-3 tahun, orang bulu dia bengkak. Nampak? Main umur makin besar lagi cerah. Main 5-60 dia kuat tak nampak. Main 70 dia padam terus. Sifat melihat kita pun ada banyak jenis. Allah Ta'ala dulu, kini dan selamanya melihat hak tu ya. Tak ada tingkat, tak ada rendah. Tak ada meningkat, tak ada rendah. Kita, sifat melihat kita, kuih lama kuih meningkat sampai umur 50, main umur 60, pakai selat mata dia turun balik. Lama-lama kuih tak nampak, kuih kabut, mati. Kekuatan kita gitu juga. Lepas lahir mana duk boleh berlari, bergusti lagi. Kuat sikit-sikit naik atas sampai umur 40 kuat. Habis main 50 dia kuih tak kuat, lemah mati. Sifat kekuatan yang ada di Tuhan tak macam ni. Sifat kekuatan di Tuhan macam ni. Sama tinggi sama rendah, tak naik tak turun, tak naik tak turun. Kita naik turun.
Itu beza. Allah Ta'ala esa pada sifat dan kita tak esa pada sifat kita. Yang seterusnya pada af'al, perbuatan. Perbuatan Tuhan esa. Dia yang buat sendiri-sendiri sesuatu tu. Kita gabungan di antara tiap-tiap orang. Nak buat buku ni kan, ada yang tulis, ada yang kelang cipta kertas, ada yang buat dakwat, ada yang tukang cetak, ada tukang balut, ada tukang jual. Baru sampai buku ni. Allah Ta'ala cipta kita, bukan ada duk kongsi-kongsi, Tuhan ni buat muka, Tuhan ni buat mata, pergi kelang sebelah ambil kaki, kelang sebelah ambil kuku, tak? Dia cipta semua diri dia sendiri. Dia tak pernah minta kat orang lain pun, aku pandai cipta sampai pusat, ya hang ciptalah pusat sampai kaki. Tak. Tuhan mencipta kita dengan dirinya sendiri. Esa di atas penciptaan tiap-tiap sesuatu. Kita nak cipta sesuatu, nak buat gulai masalah, pokok bendi orang lain tanam, ikan orang lain pergi mencing, periuk kita beli di luar. Kita buat apa? Ambil, buh dalam periuk ya. Kan? Kita akan cipta gulai tu dengan diri kita sendiri. Kita lah duk rasa kita masak sendiri. Hakikatnya, sebelum nak siap gulai ikan tu, macam-macam orang dah buat tu. Ikan orang bela, bendi orang tanam, tomato orang tanam, periuk kelang buat, ayam, jabatan ayam bagi masuk dalam rumah kita, api orang buat, cara nak siap. Lepas tu kita kata klaim, gulai ni aku yang buat. Hakikatnya ramai orang berganding buat satu benda. Allah Ta'ala dia yang buat tiap-tiap sesuatu dengan dirinya sendiri tanpa minta bantuan pada yang lain. Kan? Tuhan cipta kita, diri dia. Tuhan cipta surau ni, diri dia sendiri yang cipta. Tak ada duk minta tolong orang. Hakikatnya cipta surau ni siapa? Allah Ta'ala. Tapi kita nampak siapa cipta? Tukang. Tukang pun kalau hang suruh buat semua kan dia reti. Hak yang tukang aircon, hak aircon lah. Tukang kipas, kipas lah. Tukang bumbung lah. Berkongsi semua perbuatan tu untuk siapkan satu surau. Hakikatnya Allah Ta'ala mampu menciptakan surau dengan dirinya sendiri tanpa minta orang lain. Tuhan kita tahu semua, nak buat bumbung tahu, nak buat kipas tahu, nak buat aircon tahu, semua dia tahu. Kita kalau pandai aircon saja. Mana ada orang pandai aircon, kipas gergasi pun pandai, tiang pun pandai, mau mengajar masjid pun pandai, duduk di offshore pun pandai, semua pandai, untung dia. Tuhan buat sikit-sikit ada kebitaraan masing-masing. Kalau semua dia bitara, habislah, kesianlah kat orang lain. Orang lain tak boleh cari makan, dia semua. Kan? Macam saya kan, kita cikgu ya. Suruh aku kira matematik, kira timbang ayam, timbang bangunan apa, ingat senang nak timbang bangunan. Orang nak buat bangunan ni dia punya engineer timbang tanah. Bolehkah tanah ni menampung berat bangunan? Dia orang timbang dah. Kalau kita pakai batu putih, berapa banyak batu putih nak guna setinggi ni, timbang dulu, kira tanah ni tanah boleh tak kita nak bina atas dia. Siapa orang nak bina flat Genggarak ni, orang timbang dah. Cermin timbang berat banyak mana, batu berat banyak mana, plaster berat banyak mana, timbang. Lepas tu dia persukat dengan tanah. Boleh tak tanah ini mengangkat bangunan seberat berapa tan ni? Kalau boleh baru bina. Ni bina di atas tanah yang habis buang duit. Sebab apa dia tak semak dulu tanah tu? Kalau kita pandai ke? Pakcik pandai ke kira tu? Tak pandai. Adalah orang dia kan? Bukan pandai semua. Allah Ta'ala dia pandai semua. Nak suruh sukat kelajuan cahaya pun Allah Ta'ala boleh. Kita kan pandai. Nak suruh Abang Adi sukat kelajuan cahaya. Abang ni, Abang Fauzi, sukat tengok. Cahaya bergerak punya laju daripada pergerakan lain. Bolehkah kita nak ukur? Tak boleh. Ada orang dia yang pandai ukur. Kita semua pandai. Jadi Allah Ta'ala dia buat sesuatu benda tu dengan sendirinya. Dia boleh semua. Hak kita lah masalah tak pandai. Kita pandai cat ni, tunggu orang buat rumah siap dulu. Kita cat. Mana ada orang buat main tong cat bangunan tak siap lagi. Tu panggil gila kan. Main nak cat rumah. Rumah mana tak siap lagi. Buat rumah siap dulu. Hak tukang cat datang kemudian. Betul tak? Jadi yang tu dulu. Nanti minggu depan kita sambung bacaan apa dia wahdaniyah. Allah Ta'ala esa pada zat, Allah Ta'ala esa pada sifat, Allah Ta'ala esa pada perbuatan. Nanti dia akan timbul pula al-kumum, al-qamsah, kam muttasil, kam munfasil pada zat, kam muttasil, kam munfasil pada sifat, kam muttasil pada af'al. Kuih payah tu. Tapi tak apa, kita cubalah baca ringan-ringan dia. Jadi yang mana yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan telanjur itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Palestin. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Gaza. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Lubnan. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai ada saudara Islam kami di sana masih dahaga dan kelaparan, ya Allah, Kau turunkanlah makanan dan minuman daripada langit-Mu yang paling tinggi buat mereka, ya Allah, seperti mana Engkau anugerahkan al-manna was-salwa kepada Musa dan sebahagian pengikutnya dahulu pada mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.